Okay. Tak apalah kita record dah start tu tak apalah. Okay, so sekarang ni mole ratio. Mole ratio adalah antara mole yang kita dah calculate kat atas dengan nisbahkan dengan number of mole yang soalan minta kita cari. So sekarang ni from the equations buat ayat ni 2 mole. Ini baru kita ambil. Teacher cakap dah coefficients kat depan tu kita guna dalam mole ratio. So 2 mole K2O dengan 4 mole K. So K2O ni yang dia bagi dalam soalan informations dan kita kira dah siap-siap number of mole yang ini. So 4 mole K ni adalah soalan tanya, soalan suruh kita cari mass of potassium. So kita compare lah coefficients K2O dengan K. So teacher sarankan belah kiri ni mestilah yang dah dikira. Sebab nanti kalau awak dah terbiasa macam tu, so tak perlulah kita nak pening-pening dah. Melainkan dah terlalu expert tu boleh lah. Alright, so yang sebelah ni adalah yang kita nak cari. So 2 mole adalah datangnya daripada coefficient. Mole ratio memang ambil nombor coefficient. So teacher kata dah letak yang ni. So ini adalah coefficient depan. Kita nak buat nisbah 2 nisbah 4. So mole yang kita dah kira, actual mole yang kita dah kira untuk K2O adalah 0.25 mole. And then X ni adalah number of mole yang kita, potassium yang kita nak cari, X ni. So cross multiplication, X darab 2 dapat 2X. 0.25, supposedly kat sini ni ya? Yes, 0.25 darab 4 dapatlah 1 mole. So nak dapatkan X, kita bawa turun 2 ke bawah dia jadi bahagi. 1 bahagi 2 dapatlah 0.05 mole of K. K sebab apa K? Sebab X ni kan duduk bawah K. X ni is referring to K lah. So X is 0.05 mole of K. Sebutlah siapa potassium. So next dah dapat number of mole. Once kita dah dapat number of mole yang soalan tanya tu kan, dia tanya mass of potassium. Kita dah dapat number of mole potassium tu, terus kita boleh kira mass dia. Okay, kalau soalan minta mass, of course lah pakai formula N mass over molar mass. So nak cari mass, N molar mass bawa naik atas dia akan jadi operation darab. Daripada bahagi kat bawah ni, bawa naik atas dia akan jadi darab. So that's why lah yang ini teacher tulis N darab molar mass. So jadi saya skema jawapan ni teacher akan bagi. Sebab itulah dapat 19.5 gram of potassium. Okay, so ini pun benda yang sama. Teacher nak skip sebab ni soalan modul yang sepatutnya awak buat dan hantar. Ada few of you tak hantar lagi, tak apa. Teacher bagi masa hari ni teacher dah teacher sebabnya semua homework yang awak buat tu teacher akan kira purata. Untuk markah pointer, nak dapat pointer yang tinggi, homework kena hantar, tugasan formatif kena hantar. Yang tu dua-dua tu 40%. Kalau hantar homework dengan teacher senang je 20 teacher bagi. Lambat ke cepat ke hantar juga. Okay, so teacher pergi kat soalan nombor 2 sekejap sebabnya dalam soalan nombor 2 ni dia tak bagi chemical equation. So macam mana kita nak buat kan? Alright, so nombor 2 ni soalan modul juga. Yang ini dia akan jadi susah. Kenapa dia high level sikit? Sebabnya student dah kena mahir cara buat chemical formula. Bila nak buat chemical formula, of course kena ingat charge. Positive 2 ke, positive 3 ke, positive 1 ke. Kat situ dah masalah, semua ni akan jadi masalah. Okay, bila mula-mula belajar memang rasa banyak, bila dah lama-lama lah kacang. Okay, so copper 2 oxide, kenapa dia buat Roman 2 kat sini? Sebab copper dia ada 2 charge. Satu copper 1 plus 1, satu plus 2. So kalau copper plus 1, copper 1, ada tak mute ke? Mute. Okay, so ini adalah copper 2 means that copper 2 plus. Kalau oxide, dia punya charge adalah 2 minus. So bila kita cross dapatlah CuO macam ni. Ini. Alright, so next is nitric acid. Nitric acid ni dia ada beberapa jenis acid yang kena tahu chemical formula dia. So kalau boleh awak salinlah kat tepi tu jenis-jenis acid. Sebab teacher dah teringat, teacher bagi. Ini adalah nitric acid. Yang ini adalah sulfuric acid. Yang ini adalah hydrochloric acid.
So setakat ni itulah yang banyak gunanya. Sekejap teacher cari balik. Ada lagi tak? Yang ini semua strong acid Strong acid maknanya dia ada H kat depan. Boleh? Okey tak tu? 1, 2, 3, 4. Teacher, yang number tu acid apa? Number 2. Yang ini okey. Ini teacher bagi ni nitric acid kan? So nanti awak akan jumpa balik. Nanti tajuk chapter 8 teacher akan bagi tahu balik. Ni sambil-sambil ni lah. Sulfuric acid. Sebab ada S ni. Sulfur. Ni hydrochloric acid. Yang ini phosphoric acid. Yang phosphoric acid ni jarang keluar. Tapi takut student tak kenal kan. Baiklah teacher bagi tahu. Dia jarang kita guna dalam lab. Yang famous yang 3 ni. So keempat-empat ni adalah strong acid. Yang kelakarnya ada form 5 tak tahu pun HNO3 tu nitric acid tu adalah strong acid. Sebab tu masa form 4 tu, form 4 lah paling tough bagi teacher compare to form 5 kan. Kalau dah main-main, payahlah. Okay dah. Alright, so CuO tambahkan dengan HNO3. Tapi dalam ni dia bagi tahu apa? Calculate the mass of copper nitrate. Dia bagi 1 kan? Kalau student yang dia tak mahir lagi nak buat, so dia akan buat copper nitrate je produk dia. So macam mana kita nak confirmkan produk dia? Teacher buat macam ni. A, B, ni. A ni adalah satu atom copper, B adalah oksigen. Lepas tu H ni adalah satu atom hidrogen, kita letak C. Lepas tu NO3 ni adalah satu chemical formula kan, NO3 ni. Kita letak D. So macam mana kita nak hasilkan produk, kita kena tukar pasangan A kat depan ni dia akan ambil pasangan kat belakang. Yang reaktan kedua tu yang kat belakang. A dengan D. Kenapa conteng-conteng tu? Lepas tu B, yang ini kat belakang kan, reaktan pertama kat belakang. Pasangan yang dia akan ambil adalah pasangan yang duduk kat depan untuk second reaktan. So kalau nak senang faham, A couple dengan D, B couple dengan C. Macam tu lah. Alright, so bila A dia partner dengan D, dia akan dapat Cu nitrate kan, copper nitrate. So bila kita nak form tu, kita kena confirmkan dulu dengan charge. Copper adalah 2+. And NO3 minus. So bila kita cross, that's why 2 duduk kat sini. Okay, letak kurungan sebabnya dia terlebih, NO3 ni adalah lebih daripada satu atom. So kita letak kurungan ni maknanya nitrate ni semua 2 kat situ. Okay, yang satu lagi B dengan C, kita tak akan buat O dengan H. O dengan H tu adalah ion hydroxide. So kalau oksigen berjumpa dengan hidrogen, dia akan form water. Ingat macam tu lah. Alright, so tapi ini memang soalan modul ni memang dah tinggi terus dia bagi kan. Tapi soalan exam tak setinggi ni lah lagi. Yang nanti. Tapi teacher tak tahulah kalau dah tangguh ni nak buat macam mana. Alright, so check balance or not. Check dulu. Sebelum nak excited nak kira mol tu, check dulu balance ke tak balance. So since ini adalah balance sebab copper 1 sebelah pun copper 1 is that balance? Tak balance lagi ni. Kan? Ni yang ni teacher balance kan. Yang nombor 1 ni letak 2 sebab nitrate ni ada 2. So 2 darab nitrate akan dapat 2. Sini ada hidrogen 2. So teacher letak sini dia 2 darab H dapatlah 2. So balance lah semua tu. Okay. Dah balance baru boleh buat step seterusnya. So step seterusnya sebelum kira mol mestilah list down information yang dia bagi dalam soalan. Step ketiga, terus kira number of mole. Kita tengok kat sini dia bagi mass. Bila ada mass, automatic kita tahu molar mass dia. Kira siap-siap kat bawah information tu. Lepas tu kira lah number of mole of information. Teacher tulis dah number of mole information tu. Okay, so dah dapat tu baru boleh buat mole ratio antara siapa dengan siapa. Antara mole ratio information yang kita dah kira dengan mole ratio yang soalan minta kita cari. So dalam soalan ni dia dah bagi tentang copper, information tentang copper 2 oxide, and then dia minta kita cari copper nitrate. So dah jumpa dah 2 kuantiti untuk kita buat nisbah. Sebab tu teacher buat sini.
1 mole sebab apa 1 mole? Sebab koefisien kat depan ni tak ada apa-apa, so kita assume 1. So 1 mole CuO, 1 mole Cu NO3 2. So 1 mole dengan 1 mole, 1 nisbah 1 dan calculations yang actual yang sebenar kita kira untuk CuO adalah 0.1. So X ni adalah yang kita nak cari. Tapi kan kalau awak dah expert, awak nampak je 1 nisbah 1 maknanya copper nitrate pun ada number of mole yang sama lah, 1 nisbah 1 kan. Kalau 1 nisbah 2, maknanya mole Cu nitrate tu double daripada CuO. Ni sekarang ni 1 nisbah 1. Tapi kenapa teacher ajar juga cross ni? Sebab bila melibatkan mole ratio yang nombor besar, contoh 5 dengan 3, sudah dah confuse kat situ dah. Macam mana aku nak nisbahkan macam ni? So sebab tu lah teacher ajar siap-siap cara nak dapatkan X ni kita cross. Kalau yang ni senang, 1 nisbah 1 maknanya kita tahulah CuO ada sama number of mole dengan Cu nitrate. So X samalah. Sebab 1 nisbah 1 kan. So dah dapat dah number of mole 0.1 of copper 2 nitrate. Yes, copper 2 nitrate. So kiralah mass. Mudah je. Pakai ni molar mass. Kiralah siap-siap yang ni. Cu tambahkan 2 ni darab dengan N. 2 ni darab dengan 3 yang lekat kat oksigen tu. Sebab tu akan jadi 6 kat sini. So tak apa, teacher akan bagi ni. Ini 16 kan? Silap dah kat situ. So ni berapa dah? Cuba siapa kira number betul tak molar mass ni? 64 tambah betul dah. Teacher salah tulis. Ni 16 Alright, so nanti teacher bagi skema jawapan ni. So ini soalan modul juga. So teacher terus pergi. Ini A nak pergi pun tak boleh. A macam ni kan, zinc. Zinc. Dia sebut zinc dulu. Sebab tu teacher start dengan zinc kat chemical equations. Lepas tu react dengan sulfuric acid. Sulfuric acid teacher bagi dah kat atas tadi macam mana chemical formula dia. Sulfuric acid H2SO4. Sebab SO4 ni 2 minus. H adalah plus. So kita cross dapatlah H2SO4. So macam mana nak buat produk dia? Dia dah bagi dah kat sini zinc sulfate dengan hidrogen. Tapi kalau dia tak bagi, dia cakap zinc sulfate je. Mungkin student akan buat produk zinc sulfate je. Dia ikut je soalan cakap apa kan. So check. Buat dulu A. Tadi kita ada A, B, C, D. Sekarang ni kita kat reaktan pertama ada A sahaja. Buatlah A. Lepas tu reaktan kedua B, C. So teacher kata dah reaktan kat depan first ni A ni mesti akan ambil partner kat belakang second reaktan tu kat belakang. So dia akan partner dengan C lah. So since B ni tak ada partner, so dia seorang-seorang tinggallah hidrogen. Macam itulah nak buat chemical equations yang dia tak bagi produk. Ataupun dia suruh kita fikir produk apa yang keluar. Alright, so step sama. Nanti check lah step teacher. Okay, yang ini ada yang dah hantar tu kan? Kenapa remaining meeting? Tak apalah. Okay, so yang dah hantar tadi, yang hantar semalam pun, dm cube ni boleh jawab dalam bentuk dm cube. Kalau tak nak jawab dalam dm cube, jawablah dalam cm cube. Tapi kadang-kadang soalan akan tanya, what is the volume of the gas in cm cube? Okay, tak apa. Kalau dia cakap cm cube, awak kira dulu macam ni, dapatkan dalam dm cube dulu. Last nanti baru darabkan dengan 1000 untuk dapatkan cm cube ni. Sebab 1 dm cube is equal to 1000. Dia macam liter ke ml lah. Mililiter bukan Mobile Legends tu ya. ml. Okay. Kalau soalan tanya dalam cm cube, jawab dulu kira macam biasa dm cube. Sebab apa? Yang ni dm cube kan? Molar volume dan dm cube. So final answer awak akan dapat dm cube. So lepas dapat tu baru darabkan dengan 1000. Kalau soalan minta dalam cm cube. Kalau tak berhenti sampai situ je lah. Okay, so next. Teacher terus pergi pada soalan yang ni. Okay. Ini adalah soalan yang teacher pilih dalam ni. Zoom ni dia ada limit masa Aduh, kalau tak pakai team je. Ada teacher. Ya, nanti kalau dia dah habis, kena buat barulah kan? Rasanya. Okey, tak apalah. Lagi 8 minit ni teacher akan bagi link barulah. Mana nak fikir? Boleh? Boleh semua? Boleh. Alright, so yang ni, daripada soalan yang teacher bagi ni, kalau awak tengok, Allah banyak kan? 22. Tapi teacher dah buat sikit, lepas tu nanti teacher minta awak buat sikit. Tak semualah, tak sampai 22 soalan pun. So dalam soalan ni teacher ada pilih soalan nombor 3.
Nombor 3 sebab apa teacher pilih soalan nombor 3? Sebabnya answer dia ada 2. So takut student macam dia dah stress banyak sangat. Okay, so nombor 3 so boleh salin ataupun tunggu teacher bagi skema jawapan. Dengarlah dulu. Okay, soalan nombor 3 dia sebut macam ni copper to carbonate decompose. Decompose ni maknanya dia guna satu reaktan je dia heat. Decompose ni direct heating, dia heat je. So sebab itulah kat sini dia tak ada react dengan siapa-siapa, dia seorang-seorang sahaja. Sebab perkataan decompose tu bermaksud pemanasan. Maknanya dia bakar je, dipanaskan saja CuCO3 ni akan menghasilkan banyak produk macam itulah. So produk apa yang dihasilkan disebut dekat sini copper to oxide dengan carbon dioxide. Okay, so kalau nak confirm, double confirm betul ke cukup ke produk ni, tengok kat sini ada copper, sini ada carbonate. So memang betul lah, sini ada Cu1, sini ada C1, betul lah tu cukup dah produk dia. Okay, so next macam biasa kenalah balancekan. So balancekan, lepas tu next teacher buat information. Okay, since soalan ni minta lebih-lebih pula nak mass lah, nak volume lah kan. So start dulu dengan dua coefficient, dua quantity dulu. Macam teacher kira je dulu information, number of mole information yang dia bagi. Lepas tu teacher decide, teacher nak cari mass dulu ke, teacher nak cari volume dulu. So since kita dah dapat dah number of mole information, so tak ada masalah lah nak start dengan volume ke ataupun mass. Sebabnya dalam mole ratio, dalam nisbah tu mestilah ada number of mole yang kita dah kira dengan number of mole yang kita nak cari. So yang number of mole yang kita nak cari tu boleh bertukar-tukar lah. Yang tetapnya yang kita dah kira tu. Contoh ni ni dah kira sebab information sebagai yang tu. Alright, so first teacher tulis kat sini, teacher nak cari volume dulu. So volume of siapa? Volume of carbon dioxide. So perbandingan mole ratio teacher antara CuCO3 yang information ni dengan CO2. So yang ini dia minta mass kan, tu hold dulu. Dia tak boleh sampai 3 nisbah mole ratio 2 je. So teacher pun buatlah CuCO3 dengan CO2 nisbah dia untuk dapatkan number of mole CO2 ni. Since dalam balance chemical equations dia 1 dengan 1 kan, coefficient depan ni 1 dengan 1. So kita boleh assume yang bahawa number of mole copper carbonate ni sama dengan carbon dioxide. That's why X ni dapat benda yang sama. So dah dapat number of mole of carbon dioxide, so tengok balik soalan minta apa? Volume. So formula yang kita dah belajar yang melibatkan volume adalah number of mole equal to volume over molar volume. Molar volume ada 2, satu STP, satu room conditions. Soalan yang akan tulis. Kalau soalan tak tulis, soalan tu yang tak lengkap. So sekarang ni soalan tak bagi kan? Soalan tak bagi, so soalan tak lengkap. So teacher darabkan dengan 24, teacher assume yang ini adalah room conditions. Boleh tulis tak? Dia tak bagi molar volume dia. Supposedly kena bagi. Soalan tak lengkap lah. Ada lagi soalan-soalan lain yang dia tak tulis. Room condition. So nanti kalau buat soalan, kalau dia tak bagi, tanya teacher dulu. Teacher yang tetapkan. Nanti kan banyak jawapan teacher pening. Okay, room condition. So sebab itulah 24 teacher ambil. 24 ni pun dia mesti bagi dalam soalan. Dia tak boleh macam student fikir sendiri tak, ni adalah dia bagi dalam soalan. Alright, so sebab itulah dapat 2.4 dm cube sama tak dengan jawapan yang dia bagi? Yes. Tapi teacher saja je tukar jadi cm cube. Nak bagi tahunya dalam dm cube ke cm cube ke sama je, betul. Tak kisah. Janji itu volume yang cara kira tu betul lah. Alright, so next baru volume. Baru volume of CO2. So next dia tanya mass of copper dioxide. Guna balik information, number of mole information yang kita bagi dalam mole ratio. Okay, so next to find mass of CuO. So yang berubah kat belah ni je. Depending on what we want to find lah, apa yang kita nak cari, depends lah. So yang ni adalah tetap sebab number of mole information yang kita bagi. So number of mole information yang dia bagi, yang ini bertukar sebab teacher nak cari mass of CuO, bukan CO2 dah tukar dah. So tukarlah sini. So since balance equations dia sama juga 1 to 1. So that's why 1 to 1 juga. Okay. So carilah X. Kalau awak faham 1 to 1 maknanya number of mole dia sama je lah. X ni, CuO ni 0.1 juga. So dia cari mass, dia minta mass. Makanya gunalah mass over molar mass. Senang je.
Senang je, inilah dapat dia. Dan unit wajib. Ada yang buat 8 gram per mol, salah ya, unit ni adalah unit molar mass. Molar mass yang kita dapat dari predictable tu, yang kita guna mass dalam predictable tu. Untuk mass sahaja gram ya, 8 gram. Okay. Alright, so since ada lagi 2 minit 50 tu, teacher habiskan je lah. Lepas tu teacher nak minta awak buat soalan. Okay, so ini adalah magnesium nitrate. Sama juga perkataan dia decompose. Decompose maknanya dia direct heating. So awak expect reaktan kat sebelah ni hanya ada satu sahaja. Ni adalah tanda heat ya. Heat buat kat arrow tu. Alright, so dia dapat apa? Dalam soalan ni dia dah bagi siap-siap dah. Sebabkan yang awak tak belajar lagi decompositions ni, dia bagi siap-siap dah produk dia. So soalan lah MgO, NO2 dengan O2. So ikut step yang teacher bagi. So since dia minta mass dengan volume, buat satu-satu. So dia akan jadi panjang lah kan, dia punya calculations tu. Yang ini step yang sama je, kira number of mole, informations given, lepas tu start nak cari apa. Kalau nak cari mass of magnesium nitrate, ratios dia mestilah antara yang kita dah kira tadi dengan yang kita nak cari. Okay, rasanya clear kan? Clear tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh Okay, ada 1 minit 40 second. So kita stop kat sini sebab teacher nak awak buat hari ni 5 soalan. Boleh? So 5 soalan tu, okay, 5 soalan tu teacher bagi awak pilihan buat yang mana-mana. Sebab teacher dah buat dah semua skema jawapan. Soalnya 5 daripada yang ini, tengok kat sini teacher ada pilih soalan. Jangan ambil yang sama dengan teacher ni teacher ambil nombor 2, nombor 6, nombor 3. Oh, tengoklah. Janji bukan sama dengan teacher. Daripada 22 soalan ni pilih 5 dulu. So esok kita akan sambung lagi buat latihan ni. And then, sambung ke? Tengoklah. Sebab teacher ada nak bincangkan tentang apa tu? Soalan mirip tu. Soalan mirip exam tu. Kena buat. So kita bincang esok. And also teacher nak bagi soalan empirical formula dengan molecular formula yang dalam modul tu. Ada benda yang teacher tak tunjuk lagi. So itu esok lah. So hari ni buat 5 soalan dulu. Kalau teacher rasa nak bagi 5, nak tambah lagi nanti teacher bagi tahu. So okay, boleh sambung buat kerja. 5 soalan, pilihlah yang mana-mana. Jangan sama dengan teacher yang dalam ni. Okay. So thank you semua. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Yeah, alright. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher.